Hai semua, salam sejahtera kepada semua pelajar. Jadi untuk sejarah tingkatan 1 ini, kita masih lagi berada dalam bab 6, iaitu berkaitan dengan peningkatan tamadun Yunani dan juga tamadun Rom. Dan minggu-minggu lalu kamu sudah belajar berkaitan dengan tamadun Yunani, iaitu berkaitan dengan polis ataupun negara kota yang berada dalam tamadun Yunani. Dan kelas sebelum ini pula kamu belajar berkaitan dengan sistem pemerintahan dan juga pentadbiran di negara kota Athens, di mana mereka ada 5 sistem pemerintahan dan bagaimana sistem demokrasi di Athens diamalkan. Yaitu ada Dewan Perhimpunan, ada Magistrat, ada Juri, ada Majlis. Jadi untuk hari ini kita akan masuk dalam subtopik terakhir dalam tamadun Yunani sebelum kita masuk dalam tamadun Rom. Jadi kita masuk dalam sistem pemerintahan dan pentadbiran negara kota Sparta. Seperti yang kita sudah belajar, Sparta adalah antara negara kota yang mempunyai keluasan yang lebih luas berbanding dengan negara kota Athens, tetapi jumlah penduduk dia adalah lebih sedikit. Jadi kita akan tengok bagaimana sistem pemerintahan di Sparta adakah sama dengan sistem pemerintahan di Athens. Di Sparta mereka mengamalkan sistem monarki yang terhad. Apa itu sistem monarki yang terhad? Kita akan tengok di bawah dia lah. Ciri-ciri sistem monarki yang terhad. Yang pertama, di Sparta mereka mempunyai 2 orang raja yang memerintah bagi mengelakkan pembolotan dan salah guna kuasa. Ini satu keunikan lah, sebab di mana-mana negara kota mereka hanya mempunyai satu pemerintah, satu raja sahaja. Tetapi di Sparta dia mempunyai dua raja. Dan kedua-dua raja ini berasal daripada keluarga Eurypontids, dan Agiats. Dan raja dibantu oleh Dewan Perhimpunan dan Majlis. Maksudnya sama juga macam di Athens, mereka ada Dewan Perhimpunan. Di bawah Dewan Perhimpunan mereka ada banyak lagi dia punya pecahan. Tetapi di Sparta dia hanya ada 2 sahaja, iaitu Dewan Perhimpunan dan juga Majlis yang akan membantu raja. Dewan Perhimpunan ini terdiri daripada 10,000 orang ahli dan 5 pegawai dilantik sebagai epirs yang memastikan raja tidak memerintah secara mutlak. Maksudnya di sini mereka mau melibatkan mereka punya ahli-ahli ataupun pegawai-pegawai dilantik itu jugalah untuk melihat bagaimana raja itu memerintah. Majlis mempunyai 28 ahli dewasa yang berumur 60 tahun dan menjadi ahli seumur hidup. Kalau di Athens sebelum ni kamu belajar mereka ada had, contohnya 2 tahun. Tetapi untuk menjadi ahli dalam majlis, mereka perlu menjadi ahli seumur hidup. Maksudnya sehingga mereka meninggal mereka berada dalam ini majlis. Seterusnya, sekarang kita tengok, dikatakan Sparta merupakan kerajaan yang bersifat ketenteraan. Kenapa? Ini uniknya ataupun ini bezanya pemerintahan di Sparta berbanding dengan Athens. Mereka lebih mementingkan aspek ketenteraan. Kenapa? Kita tengok yang pertama. Kanak-kanak berumur 7 tahun dan wanita dilatih menjadi tentera. Jadi di sini apabila kamu mempunyai anak yang berumur 7 tahun dan tak kisahlah, wanita, kamu akan dilatih menjadi tentera. Dia mau dia punya rakyat boleh mempertahankan dia punya negara kota. Kaum wanita menjalani latihan fizikal seperti berlari, bertinju, menari dan menyanyi di khayalak ramai, dan menekankan aspek disiplin dan tak setia dalam kalangan warga negara Sparta. Ini aspek utama dia dalam pemerintahan di Sparta.
Jadi dia mahu dia punya rakyat itu berdisiplin dan tak setia. Jadi dia mahu dia punya rakyat menunjukkan disiplin kepada dia punya negara kota, dan juga sanggup mempertahankan sanggup berkorban demi mempertahankan negara kota. Itulah kanak-kanak pun dia sudah latih untuk menjadi tentara. Melalui siri peperangan Sparta Persia pada 490 hingga 449 sebelum Masehi, Sparta berjaya mengalahkan Persia dalam pertempuran di Salamis pada 480 sebelum Masehi. Oke, jadi sebenarnya untuk hari ini itu sahaja, dan perbezaan yang kamu boleh nampak di sini dari aspek sistem pemerintahan di negara kota Athens dan juga Sparta. Perbezaan paling penting adalah Sparta, dia mengamalkan sistem pemerintahan yang lebih bersifat ketenteraan ataupun kerajaan ketenteraan, di mana kanak-kanak dan juga wanita sudah dilatih untuk menjadi berdisiplin dengan menjalani aktiviti-aktiviti yang lebih keras ataupun yang lebih padu supaya mereka dapat mempertahankan mereka punya negara kota. Oke, jadi itu sahaja untuk hari ini, dan kita akan sambung untuk subtopik Tamadun Rom pada kelas akan datang lagi. Oke, thank you.